Okey, hari ini kita akan sambung 8.2 tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran barat ya. Okey. Kalau sebelum ni kita dah tengok tuntutan Melayu melalui Durbar dan juga diplomasi menangani tekanan British. Hari ini kita akan tengok adalah bagaimana keengganan pemerintah negeri Melayu Utara menerima penasihat British ya. Yang pertama kita akan tengok penasihat British di Perlis ya, iaitu pada 15 Julai 1909. Seorang penasihat British telah dilantik di Perlis ya, dan kalau kita tengok pada 20 April 1930 perjanjian British Perlis ditandatangani dan menjadikan Perlis negeri terakhir menerima naungan British ya. Perjanjian telah meningkatkan kawalan penasihat terhadap negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Seterusnya kita akan tengok penasihat British di Kedah ya. Kalau kita tengok pada 15 Julai 1909 W.G. Maxwell telah dilantik sebagai penasihat di Kedah ya. Kalau kita tengok bagaimana ramai tidak menerima kehadiran W. Maxwell sebagai penasihat ya. Ini telah menimbulkan pergeseran di antara W.G. Maxwell dengan Majlis Mesyuarat Negeri yang mana diterajui oleh Tunku Mahmud ya. Dan kalau kita tengok, ini berpunca daripada tindakan W.G. Maxwell lah, yang dianggap melampaui dan mencampuri urusan dalam pentadbiran negeri ya. Dan kalau tengok penentangan langkah W.G. Maxwell ni menuntut surat rasmi mesti melalui Residen Jeneral dan ditulis dalam bahasa Inggeris ya. Tindakan W.G. Maxwell mengetepikan nama Kedah dalam surat rasmi dan juga mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya dianggap tidak wajar serta mencabar identiti negeri ya. Dan kalau tengok konflik ini telah membawa kepada perjanjian di antara Kedah dan British pada 1 November 1923 ya. Walaupun kalau kita tengok secara rasmi Kedah menjadi naungan British, namun Kedah berjaya mengekalkan identitinya, iaitu kalau kita tengok menggunakan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan, penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Seterusnya kita akan tengok adalah penasihat British di Kelantan ya. Sultan Muhammad keempat tidak menerima perjanjian Bangkok yang berlangsung di antara British dan Siam ya. Jadi termeterailah perjanjian di antara British dengan Kelantan, yang mana kalau tengok dalam kandungan tu J.S. Manson telah dilantik sebagai penasihat di Kelantan. Sultan Kelantan perlu mengikut dan melaksanakan nasihat penasihat British dalam semua perkara kecuali berkaitan dengan agama Islam dan adat Melayu. Dan juga tidak dibenarkan membuat hubungan dengan mana-mana kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Kita tengok seterusnya adalah penasihat British di Terengganu ya. Kita tengok Sultan Zainal Abidin ketiga enggan menerima penasihat British dan hanya menerima pelantikan wakil British yang tidak punya kuasa dalam pentadbiran negeri pada 1910 ya. Penguasaan British dalam pentadbiran negeri Terengganu berlaku selepas didesak dan menandatangani perjanjian di antara Terengganu British pada 24 Mei 1919. Di mana dalam perjanjian ini status wakil British telah bertukar menjadi penasihat British dan membolehkan British yang bertangan dalam hal berkaitan dengan pentadbiran kecuali agama Islam dan juga adat istiadat ya. Seorang penasihat British telah dilantik di Terengganu. Sultan Muhammad kedua pada 1918 hingga 1920 lebih banyak berunding dengan pembesar berbanding dengan penasihat British ya. Ini telah menimbulkan kemarahan British dan dianggap sebagai menghalang dasar British ya. Dan baginda telah turun tahta pada 1920 dan diganti dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Yang keempat, mengubah undang-undang tubuh ya. Tengok tujuannya adalah untuk memperkukuhkan kuasa pemerintah negeri dan menghalang kuasa asing daripada campur tangan dalam urusan pentadbiran negeri. Tengok yang pertama sekali adalah undang-undang tubuh Kerajaan Johor ya, yang mana kalau tengok pada 14 April 1895 Sultan Abu Bakar memasyurkan perlembagaan negeri yang mana dikenali sebagai undang-undang tubuh Kerajaan Johor ya, dan menjadi negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan mempunyai unsur-unsur demokratik.
Okey, kalau kita tengok seterusnya adalah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor ya, yang mana dia mengandungi 64 fasa ya. Kalau kita tengok Sultan tidak boleh menyerahkan negeri kepada sebarang kuasa asing, menteri-menteri dan jemaah pangkuan kerajaan tidak boleh menyerahkan negeri kepada sebarang kuasa asing. Jemaah menteri mestilah terdiri daripada orang Melayu, rakyat Johor dan beragama Islam. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah terdiri daripada rakyat Johor dan agama Islam sebagai agama negeri selamanya. Raja dan kerajaan Johor mengekalkan hubungan baik dengan kerajaan lain, terutamanya British. Kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor melihat adalah bagaimana menyediakan asas yang kukuh bagi negeri Johor untuk mengimbangi kuasa British dan mempertahankan identiti negeri. Lembaga yang digubal adalah untuk membentuk kerajaan yang berteraskan demokrasi bagi mengganti pemerintahan bercorak mutlak. Langkah ini memberi kesan kepada rancangan British untuk menguasai Johor. Jadi kita tengoklah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri ini adalah merupakan dokumen perjanjian bertulis tentang pembentukan secara rasmi dasar pemerintahan sebagai sebuah kerajaan Melayu ya. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor menyentuh tentang hak raja dan kerabatnya, kerajaan, jemaah menteri dan mesyuarat kerajaan. Seterusnya kita akan tengok Undang-Undang Tubuh bagi diri Kerajaan Terengganu iaitu pada 2 November 1911 Sultan Zainal Abidin ketiga telah menggubal Undang-Undang Tubuh bertulis pertama di Terengganu iaitu Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu Itikad Al-Muluk Bita'dil Al-Suluk yang bermaksud keyakinan kepada pemerintah yang berdasarkan keadilan. Undang-undang ini mengandungi soal kuasa sultan, tugas pembesar, kesetiaan rakyat dan peraturan dalam negeri. Kandungan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu mengandungi 53 fasa. Kerajaan Terengganu merupakan kerajaan Melayu Islam, Melayuwiah Islamiah. Islam merupakan asas pada perundangan negeri. Sultan tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing. Sultan yang menyerahkan negeri kepada kuasa asing hendaklah turun tahta. Menteri besar mestilah beragama Islam dan rakyat Terengganu. Ahli mesyuarat negeri boleh terdiri daripada orang bukan beragama Islam tapi mestilah rakyat negeri Terengganu. Kepentingan undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu, pengubalan undang-undang ini adalah bertujuan merupakan satu langkah Sultan Zainal Abidin ketiga untuk memantapkan pentadbiran dan memelihara kedaulatan negeri ya. Penggubalan undang-undang ini juga berhubung rapat dengan usaha Sultan mengukuhkan perpaduan di kalangan raja, pembesar dan juga rakyat jelata. Kekuatan hubungan antara raja dan rakyat menjadi benteng untuk menghalang campur tangan British terhadap pemerintahan negeri Terengganu. Terima kasih pada yang menonton dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.